Baiklah, di talian bersama kita bagi mengupas isu ini ialah Ketua Ekonomi Bank Islam, Dr. Muhammad Hafzan Nizam Abdul Rashid. Doktor, terima kasih bersama kita dalam Buletin Awal Hijam ini, Doktor. Ya, sama-sama. Okay. Doktor, berita mengenai GST ini sudah pasti beri perasaan, orang kata masyarakat lah, panik dan trauma dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan B40 dan kurang mampu kerana sebelum ini kita pernah melaksanakan GST dan kali ini kita kemungkinan kerajaan akan melaksanakan GST, tetapi dalam kita melihat kepada ekonomi yang meluas, mungkin kerajaan akan melaksanakan semula cukai itu dalam menangani beberapa isu pendapatan dan juga apa orang kata ekonomi negara. Juga doktor, kalau boleh kita tanyakan bila juga melihat kepada kenaikan inflasi negara termasuk inflasi makanan, adakah pelaksanaan GST ini sesuai dilaksanakan dalam waktu terdekat, doktor? Okey, respon saya terhadap isu berkenaan pelaksanaan GST ini saya rasa jelas kerana kalau kita lihat banyak negara telah pun melaksanakannya. Bagi saya cuma masalah yang utama adalah dari segi timing ataupun pemasaan lah. Kerana tadi disebut tentang isu berkenaan dengan kos hari hidup dan inflasi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat GST 1.0 pun kalau kita ingat semasa perlaksanaannya pada tahun 2015, kerja-kerja persiapan untuk mengadakan dasar tersebut berlaku dalam jangka masa yang panjang lah, bertahun-tahun kan, berbagai dialog dan sebagainya sebelum mereka melaksanakan pada tahun 2015. Jadi saya kira dari segi approach ataupun pelaksanaannya juga pada GST 2.0 ni, saya kira tak banyak bezanya. Maksudnya perlu ada satu sesi liwat urus yang komprehensif dan kita perlu kaji balik kelemahan-kelemahan yang sebelum ini pernah berlaku, seperti apa yang dikatakan input tax credit tu lambat dibayar dan sebagainya, dan pelbagai permasalahan lagi. Dan kita pun sedia maklum apabila sesuatu dasar baru dilaksanakan sudah pasti akan memberi kesan kepada para peniaga yang mana mereka perlu mengadakan sistem yang GST friendly dan sebagainya. Itu juga akan mengenakan kos bagi pihak peniaga dan juga itu satu perkara pelaksanaan yang perlu diambil kira dah. Jadi dari segi justifikasi tak ada masalah, memang jelas justifikasinya itu kerana GST ini akan memungkinkan ekonomi itu lebih beroperasi dalam keadaan yang lebih telus dan kutipannya lebih cekap dan sebagainya, dan itu akan memberi manfaat kepada rakyat lah dari segi peruntukan kerajaan yang lebih dan sebagainya. Tapi dari segi aspek pelaksanaan dan segi realitinya, pelaksanaannya dengan keadaan semasa ni perlu diambil kira lah tentang kesannya kepada ekonomi negara pada dalam jangka masa pendek ini. Doktor, kalau betul macam doktor melihat kesan kepada rakyat, kesan kepada ekonomi jangka pendek, adakah pelaksanaan GST itu sesuai dilaksanakan dalam tempoh terdekat ini, doktor? Mengambil kira inflasi yang berlaku di negara kita sekarang ini, kenaikan kos sara hidup dan sebagainya, doktor. Saya tak rasa kalau kata kerajaan nak laksanakan GST dia akan berlaku serta-merta. Saya percaya dia akan mengambil masa mungkin lebih pada setahun kerana perlu melakukan pelbagai kajian dan sebagainya. Dan sudah pasti mungkin dalam tempoh masa itu mungkin situasi berkaitan dengan inflasi ini juga berbeza. Mungkin insya-Allah akan berkeadaan lebih baik dan sebagainya. Jadi saya rasa pelaksanaan GST ini akan berlaku bukan dalam keadaan yang tiba-tiba. Dia akan memakan masa dan perlu ada sesi libat urus yang ini seharusnya dapat mengurangkanlah kegusaran di kalangan masyarakat. Doktor, juga kalau kita melihat macam doktor katakan tadi dalam kadar pada 6%, 1.6 dan 6% itu, kita melihat bagaimana struggle-nya masyarakat dan juga pada waktu itu momokan daripada pelbagai pihak mengenai kebaikan dan keburukan GST itu, dan ada pihak yang mengatakan tidak bagus, tetapi dari pandangan ekonomi kita adalah dia GST bersasar dan sebagainya. Doktor, kalau boleh kita fahami juga kadar yang mungkin GST 2.0 ini, mungkin kadar berapa yang mungkin boleh diletakkan kerajaan sekiranya GST itu dilaksanakan, doktor? Saya pun tak pasti berapa kadarnya, tetapi mungkin kerajaan akan mengkaji berapakah sasaran yang mereka perlu capai dengan keadaan semasa yang mana harga minyak masih tidak menentu dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat kerangka yang dahulu, walaupun 6% tetapi diberikan pelbagai pengecualian terhadap beberapa barangan dan barangan asas tu pula diberi kadar sifar dan sebagainya. Saya rasa approach-nya akan lebih kurang sama. Mungkin pakar cukai akan lebih mengetahuilah bagaimana pendekatannya sesuai akan dilakukan. Tapi dari segi kadar tu, ramai mengatakan mungkin 6% terlalu tinggi, mungkin bermula dengan kadar rendah. Saya rasa
antara 4% tu mungkin satu kadar yang boleh dianggap selesa lah kot. Tapi itu bergantung pada kajian kerajaan tentang bakal jangkaan kepada penerimaan hasil akibat daripada pelaksanaan GST yang akan mungkin dilaksanakan pada masa akan datang. Doktor, juga kita ingin tahu juga doktor, bila doktor melihat kepada pakar-pakar percukaian akan melihat kepada kadar yang sesuai dengan sasaran kerajaan untuk mendapatkan pendapatan itu. Bagaimana pula selain daripada kadar itu, apa yang mungkin boleh diambil kira oleh kerajaan dan juga pakar cukai untuk sebelum pelaksanaan GST itu, doktor? Saya rasa mungkin dari segi aspek pengecualian kategori barangan itulah kot yang mungkin akan diperbincangkan. Dan selain itu, kalau dulu seperti saya katakan pada awal tadi, permasalahan dari segi mendapatkan semula input tax credit tu mungkin perlu diselesaikan dengan secepat mungkin, kerana apa yang saya faham sebelum ini, isu itu bukan isu yang agak ketara lah, dan itu menjejaskan dari segi aliran tunai di kalangan para peniaga. Jadi saya rasa episod lepas GST yang lepas tu mungkin masalah-masalah yang dihadapi itu mungkin akan dilihat kembali dan akan diberi penambahbaikan sekiranya nak mahu dilaksanakan GST 2.0 nanti. Baiklah, terima kasih Dr. Muhammad Hafzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam.